Saya puji Abang Sabri ni sebab dia hadir dengan jemputan kita dan dia berada di pentas ini kerana bukan semua orang berani untuk berada di atas pentas ini dan bercakap benda yang benar. Saya ada dua cerita yang Datuk Mufti cerita menarik. Saya ingat barangkali dia cerita kat tuan-tuan. Dia kata ada satu Arab Palestin pergi ziarah di rumah dia, di kediaman dia lah. Arab Palestin ni cerita, dia kata aku pergi Mesir, pergi kubur Sayyidina Hussein. Bila aku pergi, dia cerita dekat Datuk Mufti ni, dia kata bila aku pergi kubur Sayyidina Hussein tu, aku nampak ramailah orang pergi minta hajat. Hussein ni kena bayarlah. Bayarlah dia punya hajat tu kan, bukan free. Ada satu orang perempuan gemuk tua yang dipanggil Mama. Mama. Dia Mama. Lepas tu Arab Palestin ni, dia cakaplah kepada Mama tadi ni yang macam kita panggil penjaga kubur tu lah, kubur Hussein tu kan. Dia kata, Mama, minta dengan Allah, bukan minta dengan Hussein. Doa terus dekat Allah, minta doa kepada Allah. Dia sebut yang tu ya, bukan dia sebut tahlil tadi ni. Dan dia kata bukan kat Palestin tak ada. Dia kata tak ada, Palestin tak ada. Cerita tak tu. Makna mutawatir lah, bukan saya seorang lah. Kan? Lepas tu Mama ni bila dengar perkataan minta terus dengan Allah, doa kepada Allah, dia diam. Wahabi, dia menjerit. Terus dia bubuh kawan tu Wahabi. Orang ramai yang duduk di situ semua terkejut. Semua nak pergi bubuh dia. Mujaklah satu orang mai tolong dia. Dia kata apa? Hussein tak bagi bergaduh kat kubur dia ni. Tapi saya nak bagi tahunya apa tuan-tuan? Dia punya moral of the story dia apa? Hanya dengan berkata minta kepada Allah, doa terus kepada Allah, terus buh Wahabi. Hanya dengan perkataan itu saja. Sebab itu saya tak pelik. Sebab itu ada saya, walaupun saya tak sebutlah, tapi sebahagian artis-artis saya puji saudara Sabri Yunus, nak sebut Ismail Sabri juga. saya puji Abang Sabri ni sebab dia hadir dengan jemputan kita dan dia berada di pentas ini kerana bukan semua orang berani untuk berada di atas pentas ini dan bercakap benda yang benar. Dan saya nak bagi tahu ke Abang Sabri, kalau balik nanti jok makin kurang, faham lah. Yang tu perlih tak boleh nak panggil banyak kali dah. Ada sebahagian orang kan, semalam Dr. Rozami kata dah bayar panggil sekali, lepas tu kali kedua tak panggil. Lepas tu Dr. Rozami duk pelik macam mana? Tak payah pelik, boleh masuk tu yang pelik. Okey, itu cerita yang pertama. Tuan-tuan faham tak cerita yang pertama? Cerita yang kedua ni sekira sanad Ali ni ambil terus. Haddathani Dr. Mazhar. Kan. Dia cerita, Dr. Mazhar cerita guru dia. Saya bukanlah apa sikit-sikit Dr. Mazhar ni, Nabi tak ada kan. Pasal nak react Dr. Mazhar, jadi kita kena bawa kalam dia lah. Dia cerita dia punya guru dia di Jordan. Ada satu orang tokoh pengkaji hadis. Tak silap saya Walid atau Wali Hani. Jadi kawan ni dia buat satu kajian, dia pergi ke satu kubur. Tuan-tuan tahu kubur siapa? Kubur yang didakwa kubur atau bukan kubur, lubang. Satu lubang yang disangka akan keluar Mahdi daripada lubang tu. Ya. Lepas tu Syekh ni guru pada Dr. Mazhar ni pergi tanya kepada penjaga lubang tu. Dia kata Mahdi ada. Dia kata Mahdi ada. Mana? Dalam lubang ni ya. Lepas tu dia tanya, hang rasa lah Mahdi akan keluar ada daripada lubang ni? Yang jaga lubang tu, hang rasa Mahdi akan keluar ada daripada lubang ni? Dia kata, kalau Mahdi keluar pun aku katok bagi dia masuk balik. Siapa?
Dia kata pasal apa hang nak katok dia bagi masuk balik? Dia kata kalau Mahdi keluar lubang ni tak ada Mahdi, aku tak boleh cari duit lah. Tak ada bisnes lah. Tak ada bisnes lah. Saya bila dengar cerita Dr. Mazhar, saya terfikir, daripada aku duduk ceramah teruk-teruk, aku pergi korek lubang tak mana-mana, aku kata Mahdi kan keluar kot lubang ni. Jadi siapa yang nak mai jumpa Mahdi, abang kat saya pergi abang kat dia. Tapi takkan abang saja. Lubang apa, tabung duk ada. Jadi tuan-tuan nampak tak? Sebab itu kita nampak, sikit saya nak sebut, Husain ada satu ya. Nabi-nabi ni pun semua kita mengaji seorang ya. Tapi mai tang kubur puluhan kubur. Pasal apa duk agak-agak? Pasal itu dia duk kata palih nak mai tak ada apa, palih nak mai tak ada apa. Jaga-jaga, palih sehari dua lagi ada gua Ashabul Kahfi. Apa lagi tuan-tuan mau? Semua yang ada tu kita akan buh dia palih. Gua Ashabul Kahfi, Parik Ashabul Ukhdud. Apa kapal Nabi Nuh ada? Kapal nak kita boleh buat bagi ada. Lepas tu tuan-tuan hampa nak pergi mana? Bukan perkampungan sunnah, kami nak pergi Gua Ashabul Kahfi. Di mana? Di Palih. Kita ada Gua Kelam, tukar nama daripada Gua Kelam, orang tak pergi, tak ada duit. Ashabul. Kalau kita buh Gua Kelam, tuan-tuan pun tak teringin nak pergi. Buh Gua Ashabul Kahfi beratung. Demikianlah saya nak sebutnya tuan-tuan, sebahagian amalan khurafat kubur Imam saat lagi dia akan keluar dia kata tengok depa duk kata kat Imam Syafi'i. Semua ni tuan-tuan dalam pakit kita ya, duit punya pasal fulus. Kalau kita dia sekarang ni tuan-tuan travel dia tak pergi ke Mekah dah. Abang Sabri pun tahu, dia cerita kat saya adalah off record. Kan, benda-benda yang bahaya ni kita tak boleh sebut tang ni. Sebahagian golongan artis ataupun sebahagian golongan selebriti sekarang ni ada kecenderungan pergi ke mana? Tarim. Pergi mana tuan-tuan? Tolonglah cakap biar sama-sama kena. Ni saya yang duk cakap, masuk ke dalam pun saya seorang. Baiklah kita sama-sama kena. Ada kecenderungan pergi ke Tarim. Ya, Tarim. Pergi ke Tarim. Travel pergi ke Tarim, pergi ke Hadramaut. Ada tuan-tuan tengok video kan? Ada Nabi Nuh. Tuan-tuan tengok ada video kita ada Nabi Nuh. Nabi apa? Nabi Hud lah. Nabi Hud. Bukan silap nak tengok, tuan-tuan dengar tak dengar? Kan? Nabi Hud dalam tu. Jadi tuan-tuan nampak tak? Orang sekarang ni dia tak ada kira Makkah, Madinah kan. Hadis kata jangan kamu susah payah pergi Mekah, Madinah apa semua, Palestin, Aqsa kan. Ada Nabi sebut Tarim? Ada satu hadis Nabi sebut Tarim? Tak ada. Tetapi benda ini diada-adakan. Kan? Jadi sebab itu saya bagi tahu pada tuan-tuan, hati-hati. Kubur-kubur dakwaan kubur ini ada maksud di sebaliknya. Wallahu taala a'lam.